Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menamatkan pemerintahannya selepas 5 tahun bersemayam di atas takhta kerajaan Malaysia. Pergolakan politik, penularan COVID-19 dan 4 Perdana Menteri menjadi antara cabaran sepanjang pemerintahan baginda. Ya, kita ikuti laporan wartawan Muhammad Najib Masyur yang menyingkap kembali lipatan sejarah yang di-Pertuan Agong ke-16. Al-Sultan Abdullah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja pada tanggal 24 Januari 2019. Sejak itu, baginda menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang dikurnia keafiatan memerintah negara dengan 4 Perdana Menteri dan ahli kabinet berbeza. Titah baginda sejak mula ditabal, pelbagai peristiwa telah ditempuh, termasuk penyelesaian isu polemik politik Malaysia. Apabila keadaan politik tidak mententeram juga, saya anggap itu satu keadaan yang sedih. Kerana apabila kerajaan ditubuh tempoh hari, ya, masa 2019, kita mengharapkan supaya negara dapat meneruskan pentadbiran dengan sebaik mungkin. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan pertukaran kerajaan ini bukanlah perkara yang mudah dan bukan perkara yang harus praktik sewenang-wenangnya. Kerana ini akan merugikan kita, akan merugikan negara dan rakyat kita. Bersulam ke mulut politik, kebijaksanaan baginda dilihat mampu mengawal penularan COVID-19 sekalipun memberi impak kepada ekonomi negara dan kelangsungan hidup rakyat jelata. Selain proklamasi darurat terpaksa diisytihar, negara juga perlu menempuh perintah kawalan pergerakan. Kita terpaksa menanggung banyak kerugian dari segi ekonomi. Ramai di antara kita telah suffer lah, ya, sewaktu COVID 2 tahun itu. Dan saya amat bersimpati sekali. Dan itu antara perkara yang luar jangkaan dan memang sukar untuk mana-mana raja ataupun pemerintah sekalipun untuk menyelesaikan dengan sekelip mata. This was a global phenomena, world crisis lah. Istilah raja dan rakyat berpisah tiada jelas tergambar sepanjang tempoh pemerintahan baginda. Turun padang mendekati rakyat menerusi jelajah Kenali Borneo bermula 3 hingga 13 September 2023 menyerlahkan lagi kepribadian baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Peluang bertemu rakyat di Sabah dan Sarawak membuahkan hasil dalam memperkasakan lagi jaringan infrastruktur di dua negeri berkenaan. Kembara bermula di Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak. Sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo ditempuhi baginda, selain bertemu dengan lebih 10,000 rakyat jelata. Saya tengok juga flashback, nangis juga kan tu. Tersayu teringat, ya, sambutan yang diberi luar jangkaan sangat. Saya berterima kasih sangat. Saya cukup berterima kasih. Dan Permaisuri pun memang tuanku dan saya plan hanya nak drive through the country. Bukan tak ada niat nak suruh orang sambut ke apa. Tidak. Kita hanya plan nak drive, nak the beauty of the country. But it shocked us. Yeah. It shocked us right from Tawau. Right from the beginning. From Tawau, what was supposed to be 35 half minutes. an hour from the airport to the hotel took 6 hours. Al-Sultan Abdullah aktif memainkan peranan penting dalam membawa nama Malaysia di arena global. Meski peranan institusi raja berperlembagaan dalam urusan luar negara adalah terhad, kunjungan baginda berjaya membantu memperkasa hubungan diplomatik Malaysia dengan negara asing. 5 tahun pemerintahan baginda menyaksikan 24 lawatan rasmi diadakan ke luar negara. Antaranya ke Arab Saudi, Brunei, Emirat Arab Bersatu UAE, Indonesia, Jordan, Monaco, Qatar, Singapura dan United Kingdom. Dirgahayu tuanku, Muhammad Najib Masyur, RTM.